Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara Shah Ibrahim, saudara Nizami, saudara Kena Godam. Siapa yang Kena Godam tak tahulah. Saudara Gary, Mas Kili Lala, Nini di TikTok ya, saudara Kena Godam, saudara Fazilah Abdul, saudara Sabarudin Din, Waalaikumsalam, saudara Said Ali Muhammad. Begitu juga saudara Muhammad Mustafa Ilyas, saudara Bakat Ahmad, saudara Mat Zulkifli, Yaumun, saudara Adi Warna, saudara Zakaria, saudara AJ, Muhammad Shah bin Hashim di TikTok, saudara Kadir Sukar, Mito BT, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Fazil Yub, begitu juga saudara Abu Nem, terima kasih sahabat malam menemani saya, saudara Nafi Labat, saudara Zaidi Ida, Umi Kalsum, Rosli Misyah, Awang Yusof, Juhasri, itu juga David Selva. How are you David? Saudara Anis di TikTok. Saya bersiaran hari ini saudara tetap lagi bersama dengan Facebook, Instagram ataupun TikTok. Kalau ada masalah di Facebook, lari ke Instagram. Bermasalah di Instagram, lari ke TikTok. Itulah saudaranya saudara. So Roypa, apa khabar? Salam dari Dungun. Dungun hujan tak? Rasanya hujan sana tak? Saudara Rosinin Kurungot, apa khabar? Daripada Sarawak ya. Saudara Mitoti, Rusli, Mira Harun, Muhammad Zailan, saudara Azman Shah, saudara Muhammad Rosli, Ibrahim Cik Muda, Openg Temu, saudara Azizam, itu juga dengan saudara Zizi Muhammad, saudara Azman, saudara Muhammad Rosdi, saudara Arish, Puan Ramlah Din, apa khabar? Lucky Flavor dari Ampang, Puan Faziah Abdul Samad, Arish K, terima kasih hadir, ya, saudara Alam bin Hijau. Komen pasal Lim Kit Siang, jangan, sabar dulu saudara, jangan duk bergaduh, sabar dulu. Baik saudara, saya tidak boleh menyantuni semua nama, kerana saya harus memberi pencerahan. Kalau 3 halaman ini saya santun, pukul 3 pagi pun tak selesai saudara kan. Jadi saya harus memberi laporan seperti biasa. Kedudukan COVID-19 saudara, ini perlu kita hayati, kita dengar. Ini penting saudara, demi lestari kesihatan kita. Saudara, hari ini hari Ahad, tanggal 11 Disember. Ia merupakan hari yang ke-998. Virus corona hadir di bumi bertuah ini, saudara. Tinggal 2 hari lagi. Masuk 2 hari lagi artinya genaplah 1000 hari negara kita ini dijengah oleh virus corona. Dan dari segi laporan yang saya terima daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris, bersama dengan Rio dari Semelaya, menghantar kiriman kepada saya, bahawa semalam nampaknya ada sedikit pengurangan. Daripada 1,597, dia turun sikit kepada 1,315 jangkitan. Jumlah jangkitan kumulatifnya sudah pun 5,09,767 warga kita yang telah pun dijengah oleh virus corona. Dan semalam juga ada perkabaran yang tak seronok, iaitu ada 5 kematian disebabkan oleh kesan daripada COVID-19. Oleh itu saudara, seringkali saya mengingatkan anda supaya berhati-hati, sentiasa menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri dan keluarga. Kita jaga keluarga kita, saudara. Orang lain tak jaga kita tak mengapa. Ini COVID-19 ni dia tak mengenal. Kalau kita dalam keadaan keluar di sana sini, kita tak melakukan penjarakan sosial, bila ada jangkitan, satu rumah kena nanti, saudara. Dan dari segi laporan yang saya terima juga, terdapat peningkatan di 3 negeri. Tapi Terengganu nampaknya tidak berubah, iaitu 22 jangkitan. Sementara 12 negeri lagi susut. Selangor nampak gayanya sudah pun menurun. Banyak saudara, daripada 463 kepada 420. Wilayah Persekutuan 102, Sarawak 126 jangkitan. Pulau Pinang 103 jangkitan dan Melaka 100 jangkitan. Jadi cuma 5 negeri saja yang jangkitannya mengatasi jumlah 100 orang. Lain-lain saudara, nampak-nampak gayanya kita berusahalah mengharapkan agar jangkitan ini tidak terus merebak. Kerana sehingga saat ini, hari ini, saudara, sudah 17,599 jangkitan. Itu untuk bulan Disember, saudara. Bulan lalu, 88,617 jangkitan. Baik, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Ini berniaga, saudara. Cari rezeki yang halal. Kalau teman-teman mempunyai produk, mahu diwawarkan, jangan lupa hubungi saudara Al-Azhar di talian 0113304141.
bagi membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar, dia berniaga setangih Al-Baqur dan juga minyak wangi daripada Timur Tengah. Kalau anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah. Siti Farehah boleh dihubungi di talian 017-711-4300. Tokeh Dendeng Manis Siti Farehah. Saudara. Di Lembah Kelang, teman-teman yang tinggal Lembah Kelang, kalau hendak buah-buahan, dihantar ke rumah saudara, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 02-357-5703. Buah-buahan semua terus dihantar ke rumah anda. Harganya lebih murah daripada harga di pasar, saudara. Dan jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya, popiah sira, Lady Maria. Sedap, saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Sedap dirasa, boleh dibeli, harganya mampu dibeli. Bukan mahal mana pun, saudara. Tapi mengasyikkan. Dan jangan lupa juga, saudara, sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Saya tak dapat menunjukkan produknya hari ini, saudara. Tokoh jamu Kemaman, saudara Zul, boleh saudara layari dalam internet. Ataupun menghubungi beliau di talian 019-917-0449. Boleh jadi ejen kepada saudara Zul. Antara produk yang dipasarkan oleh saudara Zul adalah madu tualang Gold Special. Saudara, madu ini yang dihasilkan oleh lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti asli hasil daripada bunga-bunga liar hutan tropika. Untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka. Ia turut mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah, dan amat sesuai sebagai antara rawatan susulan kalau mereka yang pernah dijengah oleh COVID-19. Juga terdapat madu kelulut hutan, saudara, atau nama saintifiknya ialah Trigona spp. Ia dijamin berkualiti dan asli. Terdapat dalam pelbagai saiz, saudara, baik untuk rawatan mata, mencegah katarak, antioksida dan anti radang. Ia turut menurunkan kadar gula dalam badan ataupun rawatan kencing manis serta menghalang pembentukan sel kanser. Jangan lupa hubungi saudara Zul, tokoh jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Itu saja, saudara. Terima kasih kerana mengizinkan saya mewawarkan produk-produk teman-teman kita. Berniagalah, saudara, cari rezeki yang halal. Baik, saudara. Saudara Rohani Jaafar, Puan Rohani Jaafar hadir daripada Taiping. Saudara Mat Sapri Zainuddin, Dayang Nasir, John Jabril, saudara Mazlan Qolib, Cik Long, saudara Zack, saudara Stok. Jangan marah, saudara Stok. Tak baik. Kita mengundang masalah nanti kalau bergaduh dalam website ini. Saya haraplah, saudara. Saudara Hizbullah, saya orang muda, tolong cerita sikit pasal Muhyiddin dan gerakan Groundswell untuk jatuhkan Pak Lah. Sabar dulu, saudara. InsyaAllah, kalau ada kesempatan, jangan risau, saudara. Mungkin mulai lusa. Besok tak boleh lusa. Lusa saya akan memulakan balik memori saya ataupun memori mengenang tentang pemimpin masa lepas, saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting, saudara, kerana dapat dijadikan sebagai panduan untuk kehidupan. Kerana daripada Anas bin Abdul Malik, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakkan. Waktu baginda Rasulullah bertemu, menaiki Sidratul Muntaha, malam Isra' Mi'raj, saudara, baginda melalui beberapa kaum yang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya. Lantas baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Duhai Jibril, siapakah mereka itu?" Jawab Jibril, "Mereka itulah orang yang mengumpat manusia dan terjerumus dan serta memperkatakan sesuatu yang menjatuhkan penghormatan seseorang." Sebab itu saya sering berpesan pada anda, jangan kita mengumpat, jangan kita mengata dan menjatuhkan martabat seorang saudara. Kerana mengumpat sebenarnya, ia bukan sekadar diucapkan dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan, isyarat dan hati pun dikira mengumpat. Kerana mengumpat dengan perbuatan atau isyarat, termasuklah menunjuk dengan tangan, dengan mata, melalui tulisan, pergerakan badan, serta apa jua yang memberi pengertian mengumpat adalah sama saja hukumnya haram, saudara.
Mengumpat yang paling banyak dilakukan oleh manusia ialah mengumpat dalam hati. Benci aku, menyampah aku, itu. Mengumpat dalam hati dikenali sebagai berburuk sangka terhadap orang lain. Dari segi hukum syarak, buruk sangka itu sama saja jahatnya, saudara. Dan diharamkan dalam hati menaruh sangkaan buruk ataupun keji terhadap seseorang. Ingat itu, saudara. Jangan kita berburuk sangka, jangan kita mengumpat dan sebagainya, saudara. Menceritakan keadaan suasana apa saja tidak ada masalah pada pandangan saya lah. Untuk memberi pengajaran. Tapi jangan mengumpat si pola tu begitu, begini dan sebagainya. Sebab itu, saudara akan melihat ataupun mendengar pencerahan saya, jarang saya untuk memaki hamun orang, saudara. Kerana khawatir bimbang. Dalam usia yang sebegini, semakin dekat. Saudara, rumah kata pergi, kubur kata mari. Ini perlu kita ingat, saudara. Dan kematian itu, dia tidak mengenal usia. Bila-bila boleh terjadi, saudara. Baik. Kita santuni dulu mutiara kata sahabat kita. Itu Tan Sri Osu Sukam. Menurut Tan Sri Osu, dia kata, jangan pernah bersedih. Kerana semua orang pasti akan diuji dengan kesedihan. Dan jangan pernah merasa sendirian. Kerana Allah sentiasa menemani kita. Terima kasih Tan Sri Osu. Ingat teman-teman, jangan rasa sedih. Kerana setiap insan di dunia ini pasti akan mengalami ujian. Kesedihan itu, kehilangan harta benda dah, ataupun kehilangan orang yang dikasihi, yang disayangi, berpisah dengan orang yang kita kasihi, bila berlaku kematian, itu juga merupakan ujian pada hidup kita, saudara. Sebab itu kita harus hidup dalam ini, di dunia ini kita saling berpesan-pesan untuk mencari keredaan ilahi. Saya sentiasa berpesan kepada pimpinan negara, supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Andainya wang berbelanja tanpa had, maka negara kita boleh jadi muflis. Itu yang menjadi ketakutan saya, saudara. Hari ini, hari yang ke-7. Kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Sebagaimana saya katakan, kita harus buat countdown sehingga genap 1 hari apa yang telah dilakukan dan apa yang sedang berlaku. Sebab ini adalah kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, berusaha untuk menangani derita rakyat. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya adalah orang politik masih berbalah. Itu yang menjadi masalahnya. Ingatkan dah selesai, masih lagi belum selesai. Pilihan raya dah selesai. Benar, pilihan raya akan datang lagi 6 negeri, Dewan Undangan Negeri. Tetapi masih lagi dengan oek-oeknya, saudara. Baik. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil sedang berusaha untuk mengumpul. Rupanya dah lebih 1000 pantun yang dihantar pada kita. 1000 pantun telah pun saya baca. Dan beliau akan menerbitkan bukunya. InsyaAllah. Mungkinlah tahun depan kita akan dapat menatap, menyimpan buku merupakan karya-karya pantun daripada Pak Nazil. Saudara. Bagaimanapun, hari ini menurut Pak Nazil, mengait kain petang hari Kak Ana bersama Adinda. Bangsa lain berdiam diri, bukan bermakna tiada agenda. Pak Nazil mengingatkan warga bangsa kita. Jangan tengok orang lain diam diri, itu tak ada apa-apa. Saudara, jadi mereka juga ada agenda mereka. Insaflah, duai teman-teman. Semua menurut Pak Nazil, saya suka Pak Nazil. Ini dia akan memberi penjelasan. Apa yang dimaksudkan dengan mengait kain. Mengait kain itu adalah mengutip kain baju yang dijemuran. Siti, angkat kain jemuran, hari dah hujan. Jangan lupa, saudara, pendekar Pak Mustar. Kemudian kata Pak Nazir lagi, diberi kekanda kain batik, sarung bantal juga dibawa. Orang muda hendak berpolitik, harus kental mental dan jiwa. Jadi bukanlah salah untuk anak-anak muda kita bergiat dalam dunia politik, tapi jiwanya mesti kental. Fikirannya juga mesti sealiran dengan jiwanya. Ingat, politik ini adalah perjuangan, saudara. Baik, sebelum itu saya harus memberi peringatan kepada anda semua, bagi mereka yang menyunting semula, sebab saya tengok dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya, banyak live saya ini disunting semula. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa juga channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tak ada marah, saudara. Buatlah, tak ada masalah. Tetapi,
Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Malahan tidak hantar, tak tunjuk pada saya pun. Bagi saya okey lah tu. Secara orang nak mewawarkan apa bicara saya. Dan paling penting, kalau anda menghantar kiriman, gunalah bahasa yang baik, saudara. Jangan melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kerana ada peraturan yang perlu dipatuhi. Saya tak mau bertanggungjawab kerana saya tak mampu memantaunya. Perlu diingat, live saya ini adalah sekadar pencerahan politik. Matlamatnya supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bagi mereka yang mendengar culipan saya ataupun komen saya, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting. Kita bersetuju boleh, tak bersetuju pun tak apa. Kalau anda mau menyanggah ataupun bertanya dengan saya, hantarkan kiriman. Asalkan gunakan bahasa yang baik-baik. Saudara Atan Likas, dia kata ramai pemimpin yang ada jawatan tidak mahu mempertahankan presiden sendiri kerana kepentingan peribadi. Itu pun satu masalah lagi, Saudara Atan. Itulah yang dialami. Tapi bagaimanapun, saya mengharapkan anda gunakanlah bahasa yang terbaik, bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Terima kasih Saudara Hanif dari Pekan Pahang, Saudara Mat Sepana. Terima kasih hadir sahabat malam. Ingatkan teman-teman, like, share dan subscribe, saudara. Baik, hari ini saudara, saya melihat cuaca di seluruh negara kabarnya. Tempat saya memanglah daripada awal pagi tadi sudah pun hujan. Sebagaimana yang saya laporkan, sebagaimana saya wawarkan, menurut kajian Jabatan Kajian Cuaca, sejak daripada 7 bulan dulu, sampailah hari ini, ingatkan sampai 9 bulan, tapi sampai hari ini, mula hujan di sana sini. Dan saya dikabarkan bahawa 3 stesen kendalian Jabatan Pengaliran dan Saliran di Pahang, Johor dan Kelantan telah merekodkan paras air melebihi tahap bahaya. Artinya, banjir sudah menerpa, saudara. Situasi ini berdasarkan data yang dikongsi oleh JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, di laman sesawang rasmi, itu Public Banjir, setakat jam 10 pagi tadi, saudara. Di Pahang, paras air melebihi tahap bahaya di stesen Sungai Lipis di Batu Malim. Itu di Raub. Manakala di Johor melibatkan stesen di Sungai Muar di Kampung Awat, Segamat, dan di Kelantan di stesen Rantau Panjang, Pasir Mas, saudara. Amaran dan ramalan banjir terkini serta maklumat kenaikan aras sungai serta kadar lebat hujan boleh saudara peroleh melalui laman sesawang resmi akaun Twitter Public Info Banjir, saudara. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan berasingan mengeluarkan kenyataan bahawa ramalan cuaca signifikan di seluruh negara selama 3 hari bermulai hari ini hingga Selasa. Jadi akan ada lagi hujan berterusan, saudara. Met Malaysia memaklumkan ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan seluruh negara, kecuali Kelantan dan Terengganu yang hanya mengalami hujan. Tidak ada ribut petir, tapi di negeri lain ada ribut petir. Pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di seluruh Semenanjung, di Sabah, itu di Pantai Barat dan Kudat, serta di Sarawak, kecuali Miri dan Limbang. Manakala ribut petir diramalkan berlaku di Sabah melibatkan kawasan pedalaman, iaitu Tawau, Sandakan dan Labuan. Ribut petir juga diramalkan berlaku besok pagi di Labuan dan Tawau. Manakala hujan diramalkan di seluruh negara kecuali Perlis, Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sabah, iaitu Sandakan dan Sarawak. Begitu juga di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Tapi petang besok, ini saya ingatkan teman-teman, besok hari kerja. Tambah lagi, kalau teman-teman yang tinggal di Kuala Lumpur, yang bekerja, saya nasihatkan kalau boleh, naiklah kenderaan awam, iaitu LRT atau MRT, bawa kereta, letaklah kereta anda di tempat meletak kereta di LRT ataupun MRT station. Kerana petang esok ribut petir diramal melanda seluruh negara kecuali Kelantan, Terengganu. Manakala di Pahang diramalkan hanya hujan. Tapi malam esok pula hujan dijangka melanda seluruh negara kecuali Perlis, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Sarawak dan Sabah. Tapi pada hari Selasa, Met Malaysia menjangkakan hujan pada sebelah pagi. Dia tak waktu malam lah. Di Labuan, di Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan,
Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Manakala sebelah petang, ribut petir dijangka di seluruh negara kecuali Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kudat. Jadi hujan turut diramalkan pada waktu malam di Semenanjung kecuali Perlis, Sarawak dan beberapa kawasan. Setakat ini sahaja jumlah mangsa banjir di Terengganu telah pun meningkat kepada 599 orang. Ini laporan tengah hari tadi sahaja. Daripada 154 keluarga. Berbanding 308 orang daripada 85 keluarga semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri di Terengganu dalam kenyataannya memaklumkan Kemaman menjadi daerah baru dilanda bencana alam itu dengan 3 pusat pemindahan sementara dibuka malam tadi. Di Kemaman, PPS yang dibuka adalah Dewan Abdul Rahman di Limbung menempat 235 mangsa, Sekolah Kebangsaan Kemasik seramai 28 mangsa daripada 9 keluarga, manakala Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kertih seramai 21 mangsa daripada 8 keluarga. Di Kuala Nerus, terdapat 133 mangsa daripada 33 keluarga yang ditempatkan di Sekolah Tok Jembal dan 76 mangsa kini berada di Sekolah Bukit Nanas. Manakala di Kuala Terengganu, terdapat 44 mangsa dari 14 buah keluarga ditempatkan di Sekolah Atas Tol, manakala 16 mangsa di Sekolah Cendering. 3 PPS masih beroperasi di Setiu, iaitu Sekolah Kebangsaan Seri Kasar, Balai Raya Kampung Bukit Nanas dan Surau Mak Bakas. Jadi saudara, kalau saudara berhampiran kawasan tu, bolehlah. Mungkin ada nak hantar selimut ke, nak hantar makanan segera ke, bolehlah kita saling bantu-membantu. Pergilah ke tempat-tempat penempatan sementara yang disediakan oleh pihak berwajib. Sementara itu sahaja, jumlah di Pahang naik balik di Johor. Ini di Johor pula sahaja. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam satu kenyataannya memaklumkan 20 mangsa baru daripada 7 keluarga dipindahkan ke PPS Balai Raya Kampung Batu Badak di Segamat. Tengah hari tadi, susulan limpahan air dari Sungai Muar. Menurut kenyataan itu, kesemua mangsa merupakan penduduk kampung seberang Batu Badak dan kampung Batu Lima. Di Terengganu terus walaupun ada menurun. Jadi saudara, kalau kita melihat ataupun dengar ada kawasan-kawasan berhampiran, saya menyarankan belilah makanan yang dah siap, mungkin pergi kat kedai, kita hantar makanan sedia. Kita saling bantu-membantu. Jangan kita mengharapkan hanya pimpinan negara ataupun kerajaan saja membantu. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan ini Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk. Tahap buruk ni bahaya saudara, yang dijangka berlaku di Terengganu dan beberapa daerah di Kelantan hingga besok. Jadi tadi awal tadi, pagi tengah hari tadi kurang, tapi sekarang ada terbaru di daerah beberapa daerah di Terengganu dan Kelantan. Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap buruk. Dalam kenyataan memaklumkan daerah terlibat di Kelantan ialah di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Manakala hujan berterusan, tahap waspada pula dijangka berlaku di daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang sehingga esok saudara. Jadi Jabatan Pengaliran dan Saliran pula mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di beberapa kawasan di Johor, di Negeri Sembilan, di Selangor, Melaka, Pahang dan Perak. Sekiranya hujan lebat ataupun ribut petir yang signifikan berlaku. Ya saudara, itu laporan. Saya perlu memberi laporan ini kepada saudara supaya kita yang tinggal berhampiran dengan sungai berwaspada. Sebab saya lihat tadi daripada tengah hari tadi sampailah sekarang hujan masih berlarutan. Belum ada hentinya. Kawasan perumahan sekitar rumah saya ni pun hujan juga saudara. Di samping itu saudara, saya ingin mengingatkan bahawa sehingga bulan Februari akan datang, bahawa negara kita akan mengalami perubahan cuaca sejuk. Yang saya selalu pesankan, warga mas yang berusia lebih sedikit, kalau nak tidur tu pastikan anda memakai sarung kaki ataupun selimutlah kaki anda, kerana warga emas ni selalunya kadang-kadang mudah dijangkiti ataupun diserang oleh strok. Apabila kaki kita sejuk, krem, rasa nak buang air kecil, kita bangun dan kita terjatuh. Ini saya berpesan pada anda.
Halaman saya ini, saudara, selain membicarakan soal politik, saya turut membicarakan apa yang berlaku pada negara kita supaya dapat dijadikan panduan, saudara. Terima kasih. Saudara Lobai Zamri, Queen Kasturi, Himi, Rahmat Labu, saudara Puan Fatimah Hashim, MB Ampuzla. Beranganlah bakau. Sabar, saudara, jangan marah. Saya kadang-kadang saya membaca macam-macam tulisan warga net kita ni. Ada yang menyindir, ada yang mengata. Cuma saya katakan, kalau boleh, jangan kita mencari perbalahan. Saya, carilah lebih ramai sahabat. Saya lebih suka bersahabat dengan anda semua. Bagi saya, persahabatan itu mudah-mudahan kekal hingga ke jannah. Dan di sana nanti kita akan ditemukan. Itu yang saya katakan, saya. Dan hari ini, saya, sebagaimana saya nyatakan tadi, ini adalah hari ke-7 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Saya mendapat khabar bahawa terdapat beberapa warga kita yang masih lagi terpenjara di penjara Bangladesh. Jadi saya mengharapkan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir selaku Menteri Luar eloklah bertanya dengan pegawai di kementerian anda. Berlakulah prihatin terhadap warga bangsa kita. Mungkin mereka terinaya dan sebagainya. Dan mintalah duta kita memberi laporan. Kerana saya pun sedih juga bila tengok begini. Sebab ini adalah kerajaan perpaduan yang menangani derita rakyat dan prihatin terhadap untung nasib rakyat. Walaupun saya dapat tahu memanglah banyak orang bertanya dengan saya tentang manifesto. Saya kata sekarang ini tidak ada parti yang menang keseluruhannya. Jadi manifesto yang diwawarkan sepanjang musim pilihan raya dulu tak dapat terlaksana sepenuhnya. Kerana bukan Pakatan Harapan punya manifesto nak dipakai 100%, bukan juga manifesto UMNO, bukan juga manifesto parti-parti yang lain, saudara. Jadi saya menyarankan kepada pimpinan negara, terutama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa tidak dicantumkan semua manifesto yang baik-baik itu dijadikan sebagai satu wadah, satu matlamat untuk menangani derita rakyat. Itu paling penting, saudara. Saya haraplah. Sebab harga barangan di pasaran masih lagi berterusan. Belum nampak pengurangan Abang Mak Sabu. Hari ini hari Ahad. Di pasar tadi pun saya melihat harga barang-barang basahan masih lagi tinggi. Harga sayur juga tinggi. Macam mana, Ahmad? Saya minta lah. Bukan hanya Abang Mat, termasuk juga Datuk Salihuddin Ayub. Saya akan berbicara. Sebab ini dah seminggu dah. Masuk hari ke-7. Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Ya, saudara? Saya juga menerima laporan. Ini biasalah, saudara. Ketua Wanita Ceras. Iaitu Datuk Seri Zurainah Musa. Kabarnya telah pun ditamatkan kontraknya sebagai pengurusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Tapi katanya dalam beliau merupakan antara pengurusi yang paling singkat di Perbadanan Filem Negara. Rupanya ada permasalahan-permasalahan. Katanya, saya tak tahu. Tapi yang saya lihat, bila UMNO kalah dulu, beliau sebagai ketua wanita tak sepatutnya lah minta supaya Presiden Parti letak jawatan dan sebagainya. Bukan itu sikapnya seorang ibu, saudara. Ya? Itulah keadaannya. Baik, saudara. Cuma hari ini saya membaca dan menatap banyak laporan. Laporan-laporan daripada Parti Bersatu Malaysia, PBM, yang menerajui Perikatan Nasional. PAS nampak agaknya senyap sunyi sikit. Tak ada bising-bising. Tapi Parti Bersatu masih bergolak rupanya, saudara. Apabila saya dengar Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau kecewa dengan sikap pimpinan Bersatu di Sabah yang membubarkan ataupun keluar beramai-ramai daripada parti tersebut. Saya katakan, biasalah ini karma. Dulu waktu kita UMNO Barisan Nasional tewas dalam pilihan raya umum yang lalu, kita juga mengalami nasib lebih teruk lagi. Kita bukan saja mereka keluar, malahan melompat ke dalam parti PBM. Dan anda tidak langsung mahu menangani persoalan ini. Dan sekarang ni, orang kata, berbalik-balik pada anda. Jadi sebab itu, saya haraplah pada semua pemimpin Bersatu Sabah yang keluar daripada Parti Bersatu itu, semua, saudara, pimpinan-pimpinan mereka, sebenarnya mereka masih ada lagi bernaung di bawah JRS. Inilah saya katakan, hukum karma memperlihatkan. Orang yang khianat, pasti akan dikhianati akhirnya.
Kita ucapkan takziah lah Tan Sri Muhyiddin. Ahli parlimen yang keluar PBM sebenarnya tidak terjejas walaupun ada polemik antara peguam-peguam dan juga mantan Menteri Hak Undang-Undang Datuk Wan Junaidi. Saya sempat juga dalam kesempatan ini kita ucapkan selamat pengantin baru pada Datuk Seri Wan Junaidi yang melangsungkan perkahwinannya semalam, saudara. Jadi masalahnya sekarang ni mereka keluar daripada Parti Bersatu tapi tidak keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah. Dulu mereka bertanding di bawah JRS, bukan di bawah parti PBM tapi Gabungan Rakyat Sabah. Jadi sekarang ni kalau kita lihat sudah sampai masanya agar parlimen mengkaji semula adanya loophole, adanya beberapa keadaan yang membolehkan akta lompat parti ini nampak cacat sedikit. Kerana apabila seseorang itu bertanding, mereka menjadi ahli parti, tapi parti itu bergabung di bawah satu gabungan. Dan bila mereka bertanding di bawah gabungan, bagaimana kedudukan mereka? Sebab kefahaman saya, hanya watikah yang ditandatangani oleh pengurusi gabungan. Contohnya, macam UMNO Barisan Nasional. Yang menandatangani itu adalah pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan kalau mereka keluar daripada MIC ke, keluar daripada parti MCA ataupun keluar daripada UMNO, jadi mereka masih lagi tarafnya tidak keluar daripada Barisan Nasional. Itu keadaan saya. Melainkan kalau mereka keluar daripada gabungan Barisan Nasional. Itulah yang terjadi di Sabah. Jadi kita mengharapkan apa yang berlaku di Sabah itu segeralah ditenteramkan. Kerana menurut kenyataan Ketua Menteri, iaitu Datuk Haji Nur, dia kata keputusan itu dibuat selepas beliau menimbangkan dan pimpinan Bersatu Sabah menimbangkan bahawa sudah sampainya mereka juga akur dengan perubahan landscape politik. Yang masih tak berubah, UMNO. Yang masih lagi tak mahu menerima hakikat. Ini adalah landscape politik yang baru. Saya dah bercakap, sejak setahun dulu lagi, kita akan mengalami jajaran baru. Politik itu sifatnya dinamika. Seperti mana sebagaimana dinyatakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa usai saja pilihan raya ke-15, UMNO akan mengalami dinamika seandainya tidak dapat membentuk kerajaan secara solo. Itu pasti akan berlaku. Tapi orang UMNO masih tak mau terima lagi. Jadi, tapi di Sabah, apa yang dilakukan oleh Datuk Azizi, dia melihat sudah ada kerajaan baru, iaitu kerajaan perpaduan, dan mereka sudah pun menyokong kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sepatutnya lupakanlah segala sengketa sepanjang musim pemilihan raya. Bila besok timur pilihan raya akan datang, buatlah balik. Nak kata ke nak apa ke, biasalah. Tak ada masalah bagi saya. Begitu juga saya rasa rakyat juga nak tengok. Cuma saya lihat macam mana Ketua Parti Bersatu Wan Ahmad Faizal, dia kata tindakan Wakil Rakyat Bersatu keluar parti. Sebagaimana dia ketuai oleh Ketua Menteri Haji Nur. Jadi menuduhlah karenanya mereka itu memikirkan untuk kekal kuasa di Sabah dan mengenepikan prinsip perjuangan. Prinsip perjuangan apa benda? Apa prinsip perjuangan Bersatu? Anda dulu menerima orang kata-kata yang melompat daripada UMNO. Apakah anda punya prinsip? Dan sekarang ni dia rasa kesal, kecewa, dan dia kata terasalah apabila mengenangkan segala kudrat dan pengorbanan jentera-jentera armada Bersatu dan pemuda Perikatan Nasional yang telah bertungkus lumus memenangkan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Sabah yang lalu. Rasalah. Itulah yang kita alami. Itulah yang Sabah malam dulu saya bercakap. Kami merasa pedihnya sampai ke tulang som-som. Pedih yang kami alami. Bila 16 orang ahli-ahli parlimen kami dibawa keluar. Dan orang yang bertanggungjawab itu kena tanya pada Datuk Seri Syamuddin lah. Bawa melompat masuk PBM. Sekarang ni anda rasalah. Bagaimana dulu susahnya nak memenangkan calon-calon daripada Parti Bersatu. Dan hari ini mereka meninggalkan parti.
Mereka bukan melompat, meninggalkan terus. Jadi keadaan-keadaan begini, sebab itu saya mengingatkan teman-teman. Supaya berhati-hati bila anda berpolitik. Kerana hukum karma tidak pernah lari dari untuk menghukum mereka yang pernah melakukan khianat. Hari ini sebab kita lihat dah macam-macam berlaku dalam negara kita. Tetapi saya melihat halusnya, seninya santunan Allah SWT untuk menyelamatkan negara. Apabila tiada parti yang dominan untuk membentuk kerajaan, maka perlu ada santunan. Dan memperlihatkan bagaimana sombongnya parti Perikatan Nasional apabila disarankan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong supaya dicari perdamaian, tak mau, masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Jadi siapa sebenarnya yang mengejar jawatan? Siapa sebenarnya yang memburu jawatan? Siapa sebenarnya yang mementingkan diri? Bukan untuk kepentingan negara. Apa yang dilakukan oleh UMNO? Pertama-tama sekali pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, lain tak ada. Pertama-tama sekali untuk melihat kestabilan kembali politik negara. Yang kedua, menyantuni titah, saranan, istana. Dan yang paling tiga adalah untuk memastikan rakyat tidak terus terkesan. Tapi sekarang ni bagaimana agaklah mereka menuduh itu dan ini terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Cuma yang saya kecewakan, ada juga kalangan ahli-ahli UMNO sendiri yang turut terlibat sama untuk mencerca pemimpin sendiri. Apa punya orang pun kita tak tahu. Saudara, petang tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan para ulama di Seri Perdana, itu kediaman resmi Perdana Menteri. Dan dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa tindakannya untuk menyemak semula dan membatalkan beberapa projek yang diluluskan oleh kerajaan pimpinan dahulu adalah untuk memastikan tiada keterisan. Dan kerana dalam saat sekarang ni, hutang negara sudah pun melebihi 1 triliun ringgit, saudara. Bukan sedikit, saudara. Sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu, lebih kurang 600 bilion saja. Tapi sejak negara dipacu oleh Dr. Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Seri Sabri, hutang negara mencapai lebih 1 triliun. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau diberi mandat sebagai Perdana Menteri adalah untuk melihat semua itu. Hutang negara dah lebih 1 triliun. Sebab itu katanya setiap agensi kita meneliti di mana bocornya, di mana tirisnya. Ini bukan fitnah katanya. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya kuat meneliti file-file. Sebab itu ada beberapa projek yang diminta supaya ditangguhkan. Dan beliau meneliti semula atau batalkan. Bukan berarti untuk mencerca mana-mana tokoh politik. Demikian kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menghadiri pertemuan dalam satu program pertemuan Mahabbah Perdana Menteri bersama ulama dan astaziyah di istana. Jadi beliau berkata, susulan daripada itu beberapa projek paling penting macam Jabatan Banjir tidak dapat diteruskan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mendedahkan bagaimana Duli Yang Mulia Pertuan Agong bertanya pada beliau berhubung dengan sokongan majoriti yang dimiliki olehnya. Dia katanya beliau menjelaskan apa yang dibuat ialah untuk mengelakkan kekeliruan. Kerana beliau berterus terang untuk tidak menyinggung istana, tidak menyinggung raja-raja Melayu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata dulu bila dah sampai waktunya untuk berbicara dan menerangkan pada tuanku, itulah dia kata kita potonglah dalam round ketiga, dia kata. Beliau menyatakan bahawa hari ini, saat ini, bilangan mereka yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri melebihi 148 orang. Walaupun ada usaha sedang dilakukan. Macam saya katakan semalam, kumpulan baju hitam, dah ada pula sekarang ni ada kempen. Kempen melalui media sosial. Siapa yang bersokong, bersetuju dengan mereka, pakai baju hitam, buat hashtag. Menolak pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya kata untuk apa? Kenapa mahu diwujudkan suasana yang tidak tentram ini? Sepatutnya kita sama-sama membantu kerajaan kerana kita sedang mengalami dalam keadaan krisis ekonomi. Dan banjir sudah pun menerpa.
krisis ekonomi pasti akan mengetuk pintu usai saja tahun 2023. Hari ini sebagaimana penjelasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, 1 triliun lebih hutang negara. Ini perlu dilangsaikan. Bagaimana keadaannya? Ekonomi perlu diperbaiki, diperbetulkan. Sebab matlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat. Apakah kita masih mahu terus meletakkan rakyat dalam lubuk derita yang berpanjangan? Jangan fikirkan soal jawatan saja. Mereka yang melakukan tindakan, kononnya baju hitam, kumpulan baju hitam yang berusaha pada 19 bulan nanti untuk membawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Kamu tak percaya pasal apa? Baru lagi. Bagilah peluang dia jadi Perdana Menteri dulu. Kalau tak betul, kita sanggah bersama. Saya dah bagi tahu. Ruangan ini saya membuat countdown. Selama 100 hari. Apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan, apa yang sepatutnya dilakukan. Bukannya terus memberontak saja. Ini saya dapatan saya mengatakan bermula 18 bulan. Tak payahlah ikut dia orang tu. Mesti pakai baju hitam pada 18 bulan. Tanda sokongan. Bila ke pejabat pun pakai baju hitam. Bila membeli belah, pakai baju hitam. Apakah tandanya anda berduka cita? Dalam keadaan negara sedang nak diperbaiki. Yang dah koyak rabak. Tiba-tiba anda mahu mewujudkan suasana sebegitu. Sebab itu saya bersyukur bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi tidak berubah daripada sikapnya. Malahan beliau mengatakan bahawa beliau akan menjadikan kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya, ya, Seri Perdana itu nanti, adalah sebagai tempat untuk berlangsungnya majlis agama, majlis tahlil, setiap minggu katanya. Acara itu adalah acara tradisi dan memang dilakukan oleh beliau sepanjang sejak beliau mewujudkan Pertubuhan Angkatan Belia Islam, waktu Yayasan Anda dulu. Saya tahu sangat saya. Dan beliau akan meneruskan acara itu. Setiap minggu akan ada aktiviti-aktiviti keagamaan. Sepatutnya begitulah saya. Istana di Putrajaya, itu di Seri Perdana itu akan digunakan untuk kegiatan agama dan untuk menerima tetamu resmi. Artinya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tinggal di Seri Perdana. Beliau akan tinggal di rumahnya sendiri dan bila ada upacara rasmi. Serta paling tidak pun adalah untuk tahlil, muzakarah ataupun acara santai bersama dengan ahli-ahli agama. Ini semata-mata adalah untuk mencari keredaan ilahi. Sememangnya sekarang, saudara, kita berserah pada Allah. Dalam suasana hari ini, saudara, dunia sebagaimana kata Pak Jokowi 3 minggu dulu saya dah bercakap. Sebelum pilihan raya dulu saya dah berkatakan. Menurut ramalan pemimpin-pemimpin dunia, 60 negara akan terkesan. Malahan ada yang akan jadi muflis. Jadi pada kita, pengabdian kita, kita serahkan segala-galanya pada Allah SWT. Jadi tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa akan menjadikan kediaman resmi di Seri Perdana itu sebagai tempat untuk perbincangan, hal bersangkut soal agama, untuk mencari keredaan ilahi. Saya rasa itu tindakan yang baik, saudara. Okey, itu keadaannya. Cuma saya ni, sekarang ni, saya terima tulisan 2-3 hari lalu daripada saudara Hassan dari Melaka. Sahabat saya, saudara Hassan dari Melaka. Apa khabar orang Melaka? Melaka hujan ke? Saya pun tak tahulah, saudara. Sebab dia kata, dia saudara Hassan ni menzahirkan kekecewaannya. Lebih-lebih lagi terhadap warga UMNO. Saya nak bercakap tentang ahli UMNO sekarang, saudara. Selalunya saya tidak mahu menyantuni parti-parti lain. Lebih baik kita bercakap tentang hal ehwal rumah tangga kita, saudara. Kerana menurut saudara Hassan, dia kata pemimpin tinggi macam dalam PKR. Walaupun ada masalah. Tapi ahli-ahlinya mempertahankan beliau. Begitu juga pemimpin-pemimpin tinggi, DAP, kalau ada masalah, ahlinya akan mempertahankan mereka. Tak pula desak untuk letak jawatan. PAS juga begitu keadaannya. Saudara, pemimpin tinggi bersatu yang memang semua orang tahu ada masalah. Tapi ahli-ahlinya cover up. Tak desak pula untuk letak jawatan. Ramai lagi pemimpin-pemimpin utama dalam parti-parti politik yang ada masalah tidak didesak untuk meninggalkan parti ataupun letak jawatan. Berbeza dengan UMNO. Bila UMNO ni, bila pemimpinnya barulah ada dakwaan sikit. Dah berebut-rebut suruh letak jawatan. Yang saya marah masih ada lagi kedengaran di kalangan ahli-ahli parti yang minta kerana kekalahan UMNO Barisan Nasional ini disebabkan oleh presidennya. Saya dah kata berkali-kali, bukan seorang saja. Sebab banyak puncanya.
Ya, saudara, jadi sudah menjadi tanggungjawab kita harus mencari jalan untuk membersihkan. Hari ini saya mendengar, tiba-tiba ada pula panggilan, katanya lah kabarannya mengatakan bahawa Tan Sri Anwar Musa telah pun mau mengadakan pertemuan dengan 123 ketua-ketua UMNO cawangan dalam bahagian Ketereh. Saudara, bila kita menari dan kita mendongak ke langit, akhirnya langkah kita sumbang. Tapi jangan salahkan bumi. Salahkan diri sendiri. Apa hak Tan Sri Anwar Musa nak panggil ahli-ahli UMNO bertemu dengan beliau? Dan apa pula perlunya ketua-ketua cawangan ini berjumpa dengan Tan Sri Anwar? Dia bukan lagi jadi ahli UMNO. Dia bukan lagi ahli UMNO. Malahan katanya dah pula menunjukkan Muafakat Nasional. Semua orang tahu parti Muafakat Nasional ini diwujudkan di saat kita menandatangani Piagam Muafakat Nasional dengan PAS dulu, dalam diam-diam, 5 hari lepas itu, Tan Sri Anwar dah menubuhkan satu gagasan, kononnya NGO Muafakat Nasional, telah pun terdaftar. Kena fahamlah bahawa ada hasratnya ke arah itu. Matlamat jadi presiden, agaknya saudara. Dalam keadaan begitu sekarang ni, dia tak ada hak untuk mencampuri sebarang urusan UMNO, sama ada Wak Imah di peringkat cawangan. Jadi kepada ketua-ketua cawangan perlu faham. Memanglah kita kadang-kadang kita sayang dengan seorang itu. Bolehlah nak jumpa, tak ada masalah. Tetapi kalau nak bercakap soal urusan parti, dia tak boleh bercakap lagi dah. Tidak ada keperluan. Sebab dia dah dipecat sebagai ahli UMNO. Tak ada, orang kata, tak ada justifikasi untuk dia nak bercakap, nak panggil orang, berjumpa dengan ketua-ketua cawangan UMNO. Tak perlu. Ataupun nak adakan roadshow. Tapi saya tahu, matlamatnya nak buat roadshow tu mungkin untuk NGO atau pertubuhan. Yang dia kata pertubuhan NGO. Tapi saya mengatakan itu adalah pertubuhan politik. Muafakat Nasional. Teruskanlah, tak ada masalah. Cuma ahli-ahli UMNO, buatlah pilihan anda. Apakah masih mahu menyantuni UMNO ataupun mahu berada dalam Muafakat Nasional. Tak ada masalah. UMNO Parti Perjuangan. UMNO Parti Perjuangan. Sebab itu apa yang berlaku di Sabah, bila ahli-ahli Bersatu keluar, saya nak mengatakan bahawa Parti Bersatu Sabah akan padam. Kerana parti itu tak mempunyai akar tunjang. Ahli-ahlinya pun adalah di samping ahli-ahli biasa, terdapat juga pemimpinnya, kalangan mereka yang mengkhianati parti-parti politik. Mengkhianati Parti UMNO, mengkhianati Parti Keadilan. Itulah yang berada sebagai pemimpinnya. Saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bila dia nak mewujudkan parti Muafakat Nasional, buatlah, tak ada masalah. Akhirnya ke mana nak pergi? UMNO dia ada ahli. Sebab itu, kita akan mengalami musim pemilihan parti UMNO. Saya nak bagi tahu pada teman-teman. Inilah waktunya kita melakukan islah dalam kepimpinan. Yang saban malam saya katakan. Dulu sebelum pilihan raya, saya menuntut agar Presiden Parti melakukan islah dalam menurunkan calon-calon. Tidak mahu lagi pemimpin yang berkarat, pemimpin yang syarat dengan masalah, tidak seharusnya diturunkan untuk bertanding. Alhamdulillah, Datuk Seri Zahid Hamidi menurunkan, bersetuju dengan pandangan kawan-kawan Majlis Tinggi, akhirnya 80 muka baru. Tapi bagaimanapun kita masih ditolak. Kita masih ditolak, saya. Kenapa? Banyak sebab. Di saat kita dalam keadaan yang begitu kukuh selepas pilihan raya negeri Johor itu hari. Kalau kita buat pilihan raya, tak ada masalah rasanya. Tapi kita melewat-lewatkan dan membiarkan orang memelasah pimpinan kita. Malahan ahli-ahli UMNO sendiri pun turut mengiyakan segala apa yang dikata oleh orang pada parti kita. Akhirnya kita ditolak oleh rakyat. Dan atas kesedaran ini, saya merasakan bahawa sewajarnya kita kembali pada asas perjuangan. Kembali balik. Jadi ahli-ahli UMNO, kalau boleh, ubahlah pimpinan anda di peringkat akar umbi, di peringkat ketua cawangan, peringkat ketua bahagian. Dan, paling penting, kalau ada orang nak menyertai UMNO ni, jangan ditahan-tahan lagi. Saya dapat laporan ramai. Anak-anak muda kita nak menyertai UMNO, tapi mereka disekat dulu. Dan sekarang ni harus berubah. Landscape parti UMNO harus berubah. Saya tidak bersetuju lagi untuk kita membiarkan suasana mengenepikan. Orang nak masuk menyertai parti kita, maka kita mengawal kerana takut bimbang kita akan dilawan. Kalau you kuat, you kukuh, you hebat, nak takut apa?
Tapi ini yang berlaku akhirnya rakyat menyampah, membenci dengan pimpinan daripada UMNO. Ini kena sedar diri. Dan peringkat ahli, peringkat akar umbi harus melakukan perubahan, melakukan islah dalam kepimpinan. Ini tidak boleh dilakukan oleh Datuk Seri Zahid dan juga Ahli Majlis Tinggi UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan dan pimpinan Majlis Tinggi, mereka cuma boleh mengikut apa yang dilaporkan oleh Biro Disiplin. Dan saya amat mengharapkan supaya Biro Disiplin kali ini menyediakan laporan. Ramai pemimpin-pemimpin kita yang mengkhianati parti saat kita menghadapi musim pilihan raya. Perlu mereka ini disingkirkan. Ahli akar umbi, lihat sendiri apabila saja Majlis Tinggi UMNO memutuskan bahawa Datuk Tan Sri Anwar Ibrahim dipecat daripada ahli UMNO. Tak ada siapa pun nak memberontak. Sama mengatakan betul tindakan itu. Dan terdapat lagi 5 nama yang perlu. Saya cakap terus terang. Orang macam Syamuddin Tun Sin On ini perlu diambil tindakan. Kerana di saat-saat negara dalam keadaan yang kucak-kacir, dia sudah membawa 10 orang ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ini satu tindakan yang membelakangkan parti. Ini perlu diambil tindakan. Begitu juga dengan, kalau kita dengar ucapan Khairi Jamaluddin. Waktu dia bertanding, diberi oleh kesempatan oleh parti jadi calon. Dan dia membelasah pula parti. Dengan keadaan, dengan kata-kata bahawa parti kita dah rosak lah dan sebagainya. Okey, sekarang ni masa untuk perubahan, saudara. Sebab itu, saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Pah Merah. Wanita daripada Bangi. Kata Pah Merah, ini kenyataan agak menarik untuk kita fikirkan bersama. Dia kata Perikatan Nasional ada Tan Sri Muhyiddin yang merupakan Perdana Menteri kerajaan yang gagal. Tapi ramai tak suka dia sebab susahkan rakyat. Ada Azmin Ali yang dibenci kerana pengkhianatannya dan moralnya. Perikatan Nasional ada ramai kata-kata yang sah dibenci sebagai untuk memporak-perandakan politik negara. Dan dalam pada itu ada juga PAS dalam Perikatan Nasional. Pakatan Harapan juga tidak terkecuali. Dalam parti-parti mereka pun ada bermasalah. Ini sekarang ni, tapi setiap watak-watak ini dipertahankan. Berbeza dengan UMNO. Jadi yang standardnya orang ni mencipta naratif yang buruknya pada presiden. Bagai nak rak dikerjakan oleh mereka. Kerana presiden tidak mahu ambil tindakan, berdiam diri. Saya rasa sudah sampai masanya. Jangan kita lagi membiarkan. Dia kena bingkas bangun untuk mempertahankan. Paling tidak pun pertahankan diri anda. Saudara, jangan lupa, saudara. Sebab saya tengok dengan kiriman daripada Pah Merah tadi. Cuba kita ingat, dia kata. UMNO Barisan Nasional ni. Tak ada siapa pun nak buat tetapan ataupun membantu untuk memberi pencerahan berhubung dengan kedudukan presidennya. Tak ada. Malahan yang banyaknya menokok tambah. Mereka lebih selesa untuk mengulas tentang poster boy. Kononnya poster boy inilah bakal Perdana Menteri. Bahawa itulah ini, baik-baik semuanya. Jadi mana ada hujah di kalangan ahli-ahli parti yang mempertahankan presidennya? Tak ada. Yang ada cerita poster boy nak jadi Perdana Menteri. Lain tak ada. Dan harapan mereka kalau orang tu dapat jawatan, nak jadi kekayaan. Dan UMNO dilihat, parti yang mari saya katakan dulu, seolah-olah kalangan tempat mereka untuk berladang, untuk mereka menimba kekayaan. Ini perlu dihentikan. Saya bersetuju dengan tulisan daripada Pah Merah. Sudah sampai masanya segala hasutan, kita ambil tindakanlah. Dan dibersihkan. Kali ini, sebab jangan lupa saudara, kita akan mengalami 6 pilihan raya kecil yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Apakah UMNO akan mengalami nasib yang sama juga? Apakah kita nak membiarkan lagi orang berterusan? Saya melihat kadang-kadang begini. Sebagai ahli UMNO, saya kecewa dengan sikap ramai pemimpin kita ni yang masih lagi bertongkat dagu dengan pemimpin tertentu mengharapkan sesuatu. Saya dah bercakap, saya katakan rezeki itu tak pernah salah alamat. Rezeki itu datang daripada Allah SWT, bukan daripada pemimpin. Berhentilah daripada menadah tangan. Tak malu ke kita? Di mana maruah kita sebagai seorang insan yang diberi segala kemampuan untuk berusaha. Tidak mau berusaha, melainkan tunggu dekat pejabat ketua bahagian. Tunggu pejabat pemimpin tertentu. Minta projek, minta itu, minta ini. Dan ini dilihat oleh rakyat. Jadi saya harapkan supaya dalam pemilihan kali ini, kita singkirkan orang begitu. Tak perlu lagi dah. Cukup sampai di sini perangai, sikap warga UMNO
juga perlu berubah. Dan kita harus menangani peringkat cawangan. Sekarang musim banjir. Ahli-ahli UMNO di cawangan yang berhampiran dengan kawasan banjir, turun sama-sama bantu rakyat. Sebab UMNO itu parti perjuangan. Jangan kita letakkan parti perjuangan ini untuk memperjuangkan hal ehwal tembolok kita. Jadi akhirnya kita mudah dibeli. Mereka menjual segala keyakinan. Ketua-ketua cawangan misalnya. Di peringkat cawangan melantik mereka sebagai ketua cawangan. Tapi bila sampai musim pemilihan, mereka membeli. Atau mudah dibeli. Iaitu orang nak bertanding ini ulu. 2-3 ringgit, okey. Artinya mereka menggadaikan keyakinan dan amanah ahli mereka. Begitu juga bila dah jadi jawatankuasa bahagian. Bila datang musim pemilihan, nak ada pemilihan majlis tinggi, sampai sampul-sampul putih yang mengandungi wang ringgit dan sebagainya. Dan mereka menggadaikan amanah yang diberi oleh ahli di peringkat bahagian, di peringkat perwakilan. Cukup-cukup dah. Kalau lihat pemimpin Saudara Muhammad Fauzi, no DAP, no Anwar, masih nak mainkan isu ini. Kita dah ke depan dah, saudara. Kita dah sepatutnya terus mara ke depan. Ini minggu pertama. Kita harus menyantuni. Masih lagi nak cerita no DAP, no Anwar. Masih lagi slogan yang bukan-bukan. Bagi saya sekarang ni, negara sudah ditakbir. Dulu Yang Maha Tuan Agong telah pun melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Biarkan beliau berusaha. Kenapa lagi no DAP, no Anwar, no DAP, no Anwar? Apa benda ni? Sampai bila UMNO masih harus kaya dengan slogan itu dan ini? Saya bercakap terus terang, saudara Muhammad Karya, dia kata akar umbi naik fed up dengan presiden yang berlapang dada. Benar. Saya bersetuju. Asyik berlapang dada, cukup-cukup dah. Orang duk mengubai kita bagai nak gerak. Bukan dari luar, dari dalam. Ada tengok keadaan begini, ambil tindakan. Bagi saya melihat, kalau kita tidak sampai ke satu keberanian untuk membela parti kita, nak harapkan orang, minta maaf lah. Dan sekarang ni, saudara lihat sendiri. Dalam Parti Bersatu pun mereka sudah berada dalam keberantakan yang bukan-bukan. Dan saya melihat, hari ini 10 bulan, 9 hari lagi. Hari ini 11 bulan, 11 bulan dia akan ada minggu satu lagi. Bila Parlimen bersidang, sudah ada gerakan. Saya rasalah sebagai warga Cinta Damai, kita tak harus mengizinkan suasana begitu. Saudara Zafar dia kata kenapa saya kata begitu? Saya tak baik kerana yang sokong Zahid lah puak-puak yang hancing. Kenapa? Apa masalah? Saya bukan nak membela babi buta, tidak. Apa masalah sebenarnya? Apa yang dicoretkan adalah kesan daripada taburan fitnah yang dimulakan oleh Dr. Mahathir. Apabila kerana Datuk Zahid tak nak bawa ahli-ahli UMNO ni menyertai parti PBM. Tak mahu ahli-ahli parlimen yang diberi keyakinan oleh rakyat untuk menyeberang menyertai PBM. Itu saja, maka dipabur segala fitnah. Dan terkikialah kawan nak menjawab. Ingatkan adalah teman sehati sejiwa yang mempertahankan. Tak ada pun. Malahan mereka menokok tambah. Jadi saya menanti dengan penuh harapan bulan Januari nanti. Semoga ada sinar yang akan menyatakan kebenaran. Saya yakin. Ya, saudara Sadam apa masalahnya. Saya rasa bukan rakyat ni. Kita bukan kata rakyat diperbodohkan. Tidak. Kenapa tidak kita tunggu sampai Januari? Apabila sampai waktunya, apabila diadakan mahkamah bersidang, kita dengarlah keputusan mahkamah. Keyakinan saya. Kalau itu berlaku, kalau mahkamah mendapati bila bersalah, maka dengan sendirinya dia sendiri akan meletak jawatan. Itu tak ada masalah bagi saya. Tetapi janganlah kita menjadi hakim dalam mahkamah masa, dalam mahkamah internet. Jangan. Jadi saya NC Noklaf dia kata kita setuju untuk tidak bersetuju. Bersetuju saya jujurnya saya katakan bahawa saya mohonlah kali ini warga UMNO sedar diri dah. Kita telah pun ditumbangkan. Kehebatan UMNO yang selama 60 tahun itu sudah tak ada. Rakyat dah tolak. Kesannya kerana perbalahan sama kita. Kesannya kerana masing-masing nak jadi presiden parti. Merasakan kalau aku jadi presiden parti, aku jadi Perdana Menteri.
Tak apalah sekarang ni Tan Sri Anwar Musa dah buka ini apa ada Muafakat Nasional. Jadilah Presiden Muafakat Nasional. Mudah-mudahan Muafakat Nasional nanti boleh menang. Silakan, tak ada masalah. Boleh jadi Perdana Menteri. Kalau matlamat maknanya jadi Perdana Menteri. Dan UMNO akan terus. Jangan dinafikan bahawa kita mempunyai keahlian yang begitu ramai. Jangan dikecewakan warga di peringkat akar umbi. Saya amat mengharapkan pimpinan kali ini, terutama di peringkat bahagian, harus dicari orang baru. Kalau yang masih lagi setia, yang masih lagi berkhidmat, orang ini perlu dipertahankan. Tapi kalau sekadar mereka ini menggunakan jawatan untuk mendapat projek dan sebagainya, orang ini perlu disingkirkan. Saya nak bagi tahu juga, saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadaan negara mengalami hutang lebih 1 triliun ini, maka banyak projek-projek ini akan ditangguhkan. Dan beliau tidak mahu melihat adanya lagi projek-projek runding terus. Teman-teman yang menjadi menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim berhati-hati. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menekankan beliau tidak akan teragak-agak menyingkirkan mereka yang melakukan laknat rakyat. Di saat kita mahu membela ataupun memastikan berjuang mengatasi derita rakyat, jangan ada pula pemimpin yang bersikap laknat rakyat. Mudah-mudahan negara kita akan maju ke hadapan dengan tikad kita. Pertama-tama sekali sebagai warga UMNO, kita mesti berani untuk islah dalam kepimpinan kita. Kita lakukan satu kepimpinan yang baru. Mudah-mudahan parti kita akan terus menjadi parti, walaupun mungkin kita akan ditolak, mungkin kita tak dapat menguasai sepenuhnya, tapi kita terus berperanan dari rakyat untuk rakyat. Ingat saudara, paling tidak masih ada parti umat Melayu untuk warga bangsa berlindung. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bekerja untuk besok saudara. Terima kasih.